KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim. Untuk 1 jam ini, fokus kita terhadap sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang dipilih adalah perniagaan. Nak tahu apakah topik pembelajaran pada hari ini? Sebelum itu, apa kata kalau kita kongsikan terlebih dahulu profil guru penyampai untuk hari ini? Silakan. Baik, itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai untuk hari ini. Jom kita berkenalan dengan guru kita, tak lain tak bukan. Ini dia Cikgu Nurlina Muhammad, merupakan Ketua Panitia Perniagaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Klang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, bukan saja kita berdua hari ini, kita juga turut ditemani oleh guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Atikah Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Baik Cikgu, tadi saya dah perjelaskan kepada murid-murid berkenaan dengan mata pelajaran hari ini iaitu perniagaan. Apa agaknya tajuk untuk mata pelajaran ini? Silakan. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran perniagaan tingkatan 4, bahagian utama fungsian perniagaan. Okey, itu topik yang dipilih untuk hari ini. Tapi kan Cikgu, rasanya pembelajaran ini akan lebih menyeronokkan jika disertai dengan murid-murid kita secara dalam talian. Boleh Cikgu kenalkan? Boleh. Jom Silakan. berkenalan dengan anak murid saya. Okey, yang pertama kita ada Josie. Hai Josie. Hai. Okey, kemudian anak murid saya yang seterusnya Faizul. Hai Faizul. Faizul, hai. Okey, kemudian kita ada Irfan. Hai Irfan. Hai Irfan. Okey, dan yang terakhir kita ada Joni. Hai Joni. Hai Joni. Okey, Rina, untuk pengetahuan semua, Okey. Josie dan Jenny baru saja jadi anak murid saya pada hari ini sebab saya terbangkan khas dari Sarawak. Wah, jauhnya. Okey, selamat datang. Baik, Cikgu. Kita dah berkenalan dengan murid-murid Cikgu. Rasanya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga tak sabar nak mulakan pembelajaran untuk hari ini. Boleh kita mula, Cikgu? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah. Pada hari ini cikgu akan mengajar perniagaan tingkatan 4. Tajuknya ialah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu kepada anak murid cikgu. Tapi cikgu dah terkeluar jawapan pula. Cikgu patah baliklah. Okey, cikgu nak tanya dulu anak murid cikgu yang pertama, Jenny. Hai Jenny. Apa yang Jenny faham mengenai bahagian fungsian utama dalam perniagaan? Apa tu bahagian fungsian mengikut fahaman Jenny? Okey, bahagian fungsian ialah sebahagian ataupun rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus. Wow, tahniah. Terima kasih Jenny. Okey, ada tak anak murid cikgu yang lain nak bantu, nak bagi jawapan juga? Mungkin Faizul? Faizul tadi cikgu tengok sedang memikirkan sesuatu. Faizul nak cakap nak cakap apa Faizul? Okey, silakan Faizul. Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Okey, terima kasih Faizul. Jawapan Faizul samalah dengan Jenny. Faizul ada discuss. Okey, jom kita tengok.
Okey, bahagian fungsian. Apa itu bahagian fungsian? Merupakan rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Tengok dekat sini, fungsi secara khusus ataupun spesifik. Kemudian dalam kita belajar pada hari ini, kita juga akan belajar mengenai struktur organisasi. Okey, sekarang ni cikgu nak minta bantuan daripada anak murid cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi? Siapa boleh bantu cikgu jawab? Mungkin Irfan. Irfan boleh bantu cikgu jawab, Irfan? Silakan Irfan. Kalau Irfan dah bersedia, boleh kongsikan jawapan. Silakan. Struktur organisasi. Ya, cikgu. Ya, struktur organisasi. Irfan boleh dengar suara cikgu dengan jelas, Irfan? Boleh, cikgu. Okey, apa itu struktur organisasi yang Irfan faham? Organisasi perniagaan merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian. Okey, terima kasih Irfan. Josie, dekat mana selalu Josie jumpa struktur organisasi ni? Dekat mana biasanya Josie nampak struktur organisasi ni? Silakan Josie. Dekat kelas. Dekat kelas. Ya, betul. Okey, kita tengok struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai VMO. Apa itu VMO? VMO ialah visi, misi dan objektif. Okey, tujuan struktur organisasi ini dibahagikan mengikut bahagian fungsian. Okey, bahagian fungsian adalah untuk memastikan semua pekerja mengetahui tanggungjawab, peringkat dan spesifikasi tugas. Okey, kita ambil contoh seperti dalam bilik darjah kan, kita tengok struktur organisasi. Kita ada ketua kelas, kita ada guru kelas dulu. Kemudian kita ada ketua kelas. Lepas tu kita ada penolong ketua kelas, kita ada bendahari setiausaha. Ini menunjukkan tanggungjawab yang dipikul setiap setiap murid-murid mengikut jawatannya. Kemudian carta organisasi dibentuk dalam setiap bahagian fungsian bertujuan untuk menentukan struktur organisasi dalam bentuk hierarki. Apa maksud hierarki? Maksudnya adalah susunan. Ambil contoh tadi, kalau dalam bilik darjah kita ada guru kelas, kita ada ketua kelas, kita ada penolong kelas dan seterusnya. Okey, setakat ni anak murid cikgu yang berada di talian jelas dan faham? Kiranya jelas dan faham, tunjukkan ibu jari anda, tanda anda faham. Okey, bagus tahniah. Cikgu yakin anak murid cikgu di rumah juga faham apa yang cikgu cuba sampaikan ini. Okey, tujuan bahagian fungsian ni kita ada 4 tujuan dia. Yang pertama kalau kita tengok dekat sini adalah pengkhususan kerja. Apa itu pengkhususan kerja? Penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Maksudnya dia fokus pada satu bidang kerja sahaja. Okey, yang kedua dapat melahirkan pekerja mahir. Apa maksud pekerja mahir? Dapat meningkatkan kemahiran kerana pekerja melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan sepanjang masa. Okey, kemudian dapat menjimatkan kos. Dari segi apa? Dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujud perkongsian sumber dan latihan. Mudah melatih pekerja baru yang mempunyai bidang pengkhususan kerja yang sama. Okey, ini adalah tujuan bahagian fungsian. Dan bahagian fungsian dalam sesebuah perniagaan ni ataupun sebuah perkilangan ni, kita ada 11. Yang pertama kita ada pentadbiran, yang kedua kita ada pengurusan sumber manusia, yang ketiga kita ada keuangan, yang keempat kita ada TMK ICT. Apa itu TMK ICT? Teknologi maklumat dan komunikasi. Kita ada pembelian, kita ada pengeluaran, kita ada pengagihan, kita ada pemasaran. Nombor 9 kita ada jualan, 10 khidmat pelanggan dan yang terakhir penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Tetapi untuk sesi kita pada hari ini, kita takkan belajar ke semua 11 ini. Okey, cikgu yakin kalau cikgu ajar dalam masa yang singkat ini untuk ke semua 11 ni, nanti kita pun penat kan. Jadi hari ini kita akan fokus kepada 2 unit bahagian fungsian, iaitu kita akan fokus pengeluaran dan pengagihan. Okey. Baiklah.
Dan secara jelasnya Cikgu Norlina telah pun terangkan kepada kita berkenaan dengan bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan di mana murid-murid dapat menjelaskan tentang struktur organisasi. Sekejap lagi kita nak sambung kelas, kita nak berehat sekejap dulu, boleh Cikgu ya? Ya, boleh. Okey. Murid-murid secara dalam talian boleh minum-minum dulu. Selepas ini kita kembali semula untuk teruskan pembelajaran semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM